Okey, ramai tanya saya berkenaan dengan White Invest US yang telah dikenakan penalti oleh SEC US. So, kalau nak tahu pandangan saya, tengok video ini sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara Daikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan press release di mana SEC US telah menyatakan bahawa robo-advisor White Invest US telah dikenakan penalti sebanyak RM300,000 US atas beberapa kesalahan lah. Okay, kat sini sebenarnya kalau tengok daripada press release ini, dia ada 3 isu lah. Pertama, making misleading statement, lepas tu breaching its fiduciary duty, dan juga compliance failure related to its Sharia advisory business. So ni 3 perkara yang dijumpai oleh SEC lah, daripada diorang punya audit ke, daripada siasatan ke dekat White Invest US lah. So daripada situ, untuk press release tu juga dia ada beritahu daripada SEC order daripada 2018, September 2018 hingga Julai 2019, White Invest dia dah advertise the existence of its own property fund, tapi tak ada pun fund masa tu sebab ETF HLAL tu baru diwujudkan pada Julai 2019. Okay, itu yang pertama lah, dia kata ada tapi tak ada. Lepas tu yang kedua, breaching its fiduciary duty ni sebabnya ialah White Invest asal dia launch pada Julai 2019 HLAL tu, tapi dia telah menggunakan duit klien untuk seeds the ETF without prior disclosure to clients of any conflict interest. Ini saya tak sure lah kenapa dia tak beritahu kepada diorang, kepada tak disclosure pada diorang punya clients, kepada pengguna lah ataupun pelabur, sebelum dia laburkan kepada ETF tu lah. Ini mungkin dalaman punya, saya tak sure lah, tapi inilah apa yang dijumpa oleh SEC lah. Maksudnya masa dia launch ETF tu, duit-duit tu dia bagikan, dia laburkan ke ETF tanpa memberitahu kepada klien lah. Macam tu lah berkurang, mungkin lah, saya tak sure lah juga, tapi ayat tu yang saya faham macam tu lah. Ok, tu isu yang kedua. Dan isu yang ketiga pada saya, isu yang paling besar lah, dia jumpa kat sana. Dia orang finds that White Invest market itself as provided advisory service compliance with Islamic or Sharia law, tapi dia kata the order finds that White Invest did not adopt and implement written policies and procedure addressing how it would assure Sharia compliance on an ongoing basis. Okay, dia tak ada cakap yang White Invest ni dia tak patuh syariah, tapi dia kata dia did not adopt and implement written policies and procedure. Maksudnya macam tak ada written policy or procedure dekat White Invest ni yang menyatakan dia adalah patuh syariah, ataupun apa prosedur ataupun langkah-langkah yang diambil oleh White Invest yang menyebabkan dia dikatakan patuh syariah. Macam tu lah ayat tu lebih kurang. Dia tak ada implement written policies and procedure addressing how it would assure Sharia compliance on an ongoing basis. So ni 3 perkara yang dijumpai oleh SEC lah. Okay, menjawab kepada persoalan 3 perkara ni, okay, untuk kesalahan ataupun masalah yang pertama dan kedua, iaitu dia misleading statement dan juga yang guna duit ETF ni. So saya rasa sebenarnya tak ada isu kat Malaysia lah, sebabnya adalah dia masalah tu pada September 2018 hingga Julai 2019, sehingga ETF tu di launch lah, dilancarkan. Okey, apabila dia dilancarkan, tapi tak ada isu kat Malaysia sebab White Invest masuk ke Malaysia pada November 2019 ataupun lebih kurang ujung Oktober 2019 ataupun awal November 2019. Kalau tengok daripada statement daripada Wahid sendiri, yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2019, dia kata dia dah berlesen kat Malaysia lah. So around tarikh ni lah, Oktober November 2019. So rasanya tak ada masalah lah yang pertama dengan kedua ni, sebab dia perkara tu dah lepas lah pun. Tapi untuk yang Sharia compliance ni, kalau kita tengok, masalah sebenarnya bukan dari segi pelaburan lah, cumanya kat sini
masalah daripada segi documentation sebenarnya saya rasa. Okay, kita tengok pula. So 3 perkara tu. So daripada penjelasan daripada White Invest berkenaan dengan kenyataan SEC US, okay, dia beritahulah penyelesaian dah ada antara White Invest LLC ataupun US dan juga SEC Amerika Syarikat, dan dinyatakan bahawa perkara ataupun penalti yang berlaku tu hanya melibatkan penasihat ataupun White Invest US sajalah, dan tidak melibatkan sama sekali syarikat-syarikat US di luar US seperti kat Malaysia lah. Dan kes ni pun dah selesai, dia dah bayar 300,000 US dollar tu. Dan yang paling penting sebenarnya pada saya yang patuh syariah ni lah, dan dinyatakan juga White Technology Sdn ataupun White Malaysia mempunyai penasihat syariahnya tersendiri yang memastikan bahawa segala portfolio dan proses pelaburan yang dilakukan untuk pelanggan Malaysia mematuhi prinsip-prinsip syariah lah. Okey, pada saya sebenarnya tak ada isu pun dekat Malaysia ni, dia cuma apa yang dikenakan, yang kena tu adalah White Invest dekat US tu dengan 3 perkara yang saya cakap tadi lah. Dekat Malaysia yang pertama kedua saya rasa tak ada isu pun, sebab yang dikenakan tu sebelum apa tempoh tu ialah sebelum dia masuk Malaysia pun. Cuma yang kat patuh syariah tu mungkin dari segi documentation ada yang kurang, saya pun tak sure apalah. Tapi kat Malaysia insya-Allah setakat ni saya masih yakin lagi bahawa invest ni adalah patuh syariah, dan pihak SC atau Persoalan Jaya Security sendiri tak ada menyatakan ataupun tak ada keluarkan apa-apa statement berkenaan dengan penalti ni. So saya rasa kita tak perlu risau apa-apa lah berkenaan dengan apa yang berlaku kat US lah. Okey, itu saja dari saya. Kalau anda nak melabur di White Invest, anda boleh gunakan link di bahagian description, dan anda boleh dapat RM10 bonus kalau anda gunakan link di bahagian description kalau anda invest RM100 lah. Okey, itu saja dari saya. Jika ada soalan, silakan komen dan nyatakan juga pandangan anda berkenaan dengan kes ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.